إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح أموات المسلمين من أمة محمد كلهم أجمعين خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمنا ولمشايخنا بنية القبول وحصول المأمول بنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة بنية الشفاء من كل أمراض بنية الفوز بحسن الخاتمة عند مماتنا على هذه النية وكل النية الصالحة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalam ala rasulinal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah Kullu ni'matin minallah, Masya Allah Al khairu kulluhu biyadillah, Masya Allah La yasrifu su'a illallah Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi saya bersama dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Seingat saya lama dah saya tak hadir untuk beri kuliah di sini. Seingat saya pernah hadir untuk mengisi slot yang pernah juga ditinggalkan kerana ketidakhadiran Fadil sahabat dan juga guru saya Ustaz Dr. Syafiq Syahmi yang biasanya mengisi slot tadabbur Al-Quran bersama tuan-tuan puan-puan. Saya pernah juga saya ambil satu slot mengisi kuliah di Dewan Kuliah Masjid ini kerana kebiasaannya saya mengisi slot kuliah maghrib dan juga kuliah subuh di masjid ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita bertemu sekali lagi dalam slot yang sama juga, waktu yang sama tadabbur Al-Quran. Dan kebetulan bila jawatankuasa masjid mohon pada saya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ini, jadi saya pun mengajarnya petang. Jadi saya ada lapang waktu untuk hadir Khamis pertama dan Khamis kedua setiap bulan. Jadi saya cubalah allocatekan masa ini khusus untuk saya mengisi sampailah seterusnya jika dikurniakan umur yang panjang untuk bersama tuan-tuan puan-puan. Baik, tuan-tuan puan-puan, saya tanya Haji Razak, imam kita, saya kata saya nak mula daripada mana. Dr. Syafiq, dia pun tak ada satu kitab yang khusus untuk tadabbur Al-Quran. Jadi Masjid Muttaqin ini, jemaah ni saya rasa hampir dengan pembelajaran Al-Quran. Kita ada slot tajwid, kita ada tafsir. Dan slot tadabbur Al-Quran pun banyak diisi oleh Ustaz Syafiq dan juga Ustaz Syafiq dan Dr. Syafiq sendiri. Jadi tuan-tuan, harapan mereka dan pastinya juga harapan pada saya, jadi kita bolehlah beramal dengan Al-Quran ni seperti mana yang diperintahkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh mengaji tafsir, mungkin slotnya lebih khusus
dalam solat kuliah sama ada maghrib ataupun subuh. Tapi solat tadabbur Al-Quran ni bagaimana kita nak refleksi terhadap ayat yang kita baca. Ya, refleksi dalam ayat yang kita baca tu maknanya apa? Apabila kita baca, bagaimana kita nak refleksi diri supaya kita terus memberi reaksi atas apa yang kita baca. Itulah makna dan juga kehendak daripada subjek tadabbur Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan hadir dalam, kalaulah di peringkat negeri kita ni, saya first batch, saya rasa ada jemaah Taman Meru ni. Dia ada offer sijil pengajian masjid kan, SPM. Itu yang proper punya lah. Subjek yang diajar adalah subjek tauliah. Subjek yang dipelajari itu, subjek satu tentang Quran tu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, saya mengajar pun saya belajar. Yang mengajar pun guru-guru yang mengajar sini juga tuan-tuan. Ustaz Said, Ustaz Asraf. Jadi tuan-tuan, saya ni first batch tuan-tuan. Saya first batch 2013. Jadi mereka pun jumpa saya, mereka suruh saya ajar. Saya kata tak apa, saya nak belajar juga. Jadi tuan-tuan, saya first batch. Ibu saya pun ada bersama ni. Jadi saya kata tak apa. Walaupun hari Sabtu kadang saya tak boleh hadir sebab ada program di sekolah, kurikulum dan sebagainya, saya hadir. Kerana apa saya hadir tuan-tuan? Bukan sebab saya hadir ni sebab saya pun ada tauliah, saya mengajar Masjid Surau. Tapi antaranya saya nak, kalau istilah Datuk Abu Bakar tuan-tuan, dia kata apa? Datuk Abu Bakar Daud, salah seorang kita kata scholar lah dalam syariah di Malaysia ini. Dia kata apa? Nak membumikan syariah. Maksudnya apa? Nak membumikan ilmu pengetahuan, spread tentang kebaikan kita mengaji itu. Saya bersama saya tu belajar, ada lawyer, background, bukan setakat government servant yang bersara saja tuan-tuan, tapi ramai ada bersama dengan saya. Tuan-tuan, maksudnya yang di offer tu yang ada proper lah, habis tahap 1, tahap 2, tahap 3, ada exam. Itu yang orang tak gemar je. Ada exam tu kan. Sebab kena jawab soalan, mudah tak ingat apa semua. Tapi tuan-tuan, adanya saya, kita ada presentation. Bayangkan tuan-tuan, saya sungguh kagum. Antara ramai-ramai tu, saya ialah kita kerja hakiki apa semua. Sabtu Ahad dah ada dah. Mereka-mereka ni lah yang prepare LCD projector, PowerPoint. Dia bedak-bedak bahagi-bagikan. Ustaz buat ni, saya buat ni, Haji buat ni, meja besar ada. Tu pegawai-pegawai dulu tu. Tuan-tuan, pegawai-pegawai merintah apa semua tu, semua ada bersama dengan kami. Ada guru besar, bersara, apa-apa semua macam-macam. Kerja immigration, kerja custom, sama. Itu first batch kami. Jadi mereka ni sangat diraikan ketika ada anugerah kecemerlangan disambut di Intim. William Mahmud Paduka Seri Sultan Perak yang bagi sijil. Setelah habis, lulus. Jadi tuan-tuan, itu sekadar untuk segi pemahaman tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang hadir ini, subjek yang khusus dipelajari tafsir Al-Quran. Kita lebih kepada tadabbur Al-Quran. Cara refleks kita terhadap ayat apa yang kita baca. Pastinya tuan-tuan jangan samakan saya dengan Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq. Mereka tu pun sahabat. Mereka tu juga saya mengambil manfaat yang banyak. Tuan-tuan, saya turut juga merujuk video-video yang masuk dalam Masjid Mutakin, YouTube apa semua, saya tengok. Dan mereka juga ada buat kelas. Ustaz Syafiq Semat Quran, Dr. Syafiq pun ada mengajar di masjid saya di Meru Raya. Jadi saya pun menjadi mustami' juga, menjadi pendengar tuan-tuan. Dr. Syafiq pandai kenakan saya. Dia tahunya jadi, macam mana Ustaz? Dia suruh sambung je ayat yang dibaca kan. Oh, memang sungguh dia bagi kena kat kita kan. Dia bagi macam tu. Jadi dia datang, kalau saya betul kata, dia kata, seronoklah macam ni. Bila dia sambung, dia relate dengan ayat lain, dia suruh, macam mana Ustaz ayatnya? Udah dia tembak macam gitu je. Pandai dia. Jadi tuan-tuan, jadi saya ini pastilah lain. Dan mungkin pembawaan saya pun lain tuan-tuan. Ya, nadanya, apanya. Jadi biasalah tuan-tuan, wajah saya ketika bersama cucu tuan-tuan, puan-puan di sekolah di seberang sana, lain caranya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan haji, hajah jumpa saya pakai t-shirt, pakai tracksuit, tak pakai kopiah, sebab saya ngajar PJ lah tu. Jadi kalau yang lain tu, saya ngajar proper, pakai jubah, pakai apa, itu kerana tugas saya.
ya, jadi imam ataupun tenaga pengajar di masjid ataupun surau. Baik tuan-tuan, kita kembali kepada destinasi kita tentang tadabbur Al-Quran. Baik tuan-tuan, saya tanya pada Imam Razak, saya tanya kita nak mula dari mana? Jadi saya tengok ada yang masuk juzuk amma, ada yang masuk tengah surah apa semua. Jadi kalau kita nak mula, kita mula daripada mula lah. Jadi tuan-tuan ya, jadi saya akan tanya tuan-tuan nanti, kalaulah setuju kita nak mula, kita mula daripada mula, tapi sebagai informasi tambahan sahaja. Baik tuan-tuan ya, kalau nak mula, kita mula daripada mula, tapi kita ini lebih yang saya sampaikan mula pada pagi ni, hari ni dan juga minggu depan ni, saya cuba untuk mulakan dengan Ummul Kitab terlebih dahulu. Boleh tuan ya? Tapi saya buat ini informasi saya, bacaan tambahan saya, tadabbur cara saya lah, yang saya rasa boleh juga tambah baik ataupun tambahan kepada informasi yang sedia ada pada tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah sekalian. Jadi tuan-tuan jangan kata, Allah, ni pernah dah dulu. Tidak. Jadi saya nak tambahan yang saya rasa adalah benda lain yang tuan-tuan, puan-puan akan dapat pada hari ini. Ya tuan-tuan, dan kita cubalah manfaatkan apa yang perlu kita tulis di sebelah kiri dan kanan belakang saya ini untuk kita tulis. Jadi tulisan saya cakap terus terang tak cantik tuan-tuan, tapi saya cubalah mana yang boleh kita tulis dan kita manfaatkan. Baik tuan-tuan, kembali bila kita tahu fungsi tadabbur Quran itu apa, jadi lebih memaknakan untuk kita pelajari Al-Quran itu. Fungsi dia apa? Sebab apa tuan-tuan? Kita dah baca tu, biasa kita baca dipimpin oleh imam, khalifah, ataupun saya pasti kita boleh baca sendiri. Tapi tuan-tuan, kita perlu ada panduan, guide, bimbingan untuk kita baca dan kita fahami makna di sebalik dia. Itu maknanya tadabbur Al-Quran. Sepintas lalu, untuk seringkas mungkin, makna tadabbur Al-Quran ni apa? Cuba untuk kita terjemahkan dengan makna kita kita perhati, kita cuba fahami, ataupun cuba kita bagi reaksi, reflect terhadap apa yang kita baca. Saya sebut tuan-tuan ya, cuba kita perhati, itu makna tadabbur. Sekadar ringkaslah untuk fahaman kita lebih mudah. Kita faham, kita fikir dan kita beri reaksi terhadap apa yang kita baca. Jadi 3 itulah tuan-tuan untuk kita faham apa makna ni tadabbur Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran. Bila kita perhati tu, kemudian kita fikir dan kita cuba beri reaksi terhadap apa yang kita baca. Okey tuan-tuan. Baik, tadabbur ini dabara, dalbara. Jadi dalbara ini hasil daripada asal perkataan dalbara ini, lahirlah tadabbur. Dabbara yudabbiru tadbiran, tadabburan. Dabbara jadi tadabbur. Ya, tadabbur. Jadi tuan-tuan, makna dalbara ni asalnya ni belakang ni. Ya, belakang. Kalau kita daripada segi tubuh badan kita ini, sistem badan manusia ni, antara yang organ ini penting ni tulang belakang ni. Ya. Jadi tulang belakang ini adalah satu sistem tubuh badan kita yang sangat penting dalam tubuh badan manusia. Dia menjadi apa? Dia ada jadi satu sistem tubuh tu, kalau tulang belakang kita bermasalah, nescaya susahlah hidup kita. Jadi bila kita mengaji Al-Quran ini amat penting, kerana bukan takat kita mengaji, kita kena perhati dan kita cuba refleksi apa yang kita baca. Sebab itu dalam Quran disebut afala yatadabbarunal Quran. Adakah mereka ini tak mahu untuk tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun kerana hati mereka itu terkunci. Jadi tuan-tuan, kita tak nak bagi hati kita ni terkunci adalah dengan selalu kita faham, kita hayati apa yang dimaknakan dengan apa yang kita baca. Tuan-tuan, apa reaksi Nabi ketika baca Al-Quran? Ini satu dalil lah tuan-tuan, hadis Nabi SAW. Ketika Nabi jadi imam, sahabatnya Sayyidina Huzaifah duduk di belakang,
Nabi baca ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Nabi baca, Nabi bereaksi terus dengan ayat yang dia baca. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, wa iza marra bi su'al sa'ala, wa iza marra bi ta'awuz ta'awuz. Apabila Nabi lalu baca pada ayat bentuk tasbih, Nabi bereaksi terus, Nabi tasbih. Sebab itu kadang saya pernah jadi makmum di sini. Ada imam baca, saya tak ingat baca. Baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi dia bertasbih, dia baca, dia bereaksi, tuan-tuan. Macam kita baca surah apa? Watin. Watini wazaitun watu alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebenar-benar seadil-adil hakim? Kita kata apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar ya Allah, aku menyaksikan. Jadi tuan-tuan, itu cara kita bereaksi dengan kita bagi refleksi pada ayat Quran. Ya betul, aku percaya, bukan percaya sikit-sikit. Tanda kita percaya apa yang kita baca. Kemudian tuan-tuan, apa yang disebut, habis ustaz, mana yang perlu dituntut? Ini tuan-tuan, saya kata dua-dua. Pahala banyak, memang baca Al-Quran pahala banyak. Baca satu huruf 10 kebaikan. Tetapi kita juga dituntut untuk cuba memahami apa yang kita baca. Ya, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia sebut babu tartil fil qiraah ay tabyin hurufiha wa ta'anni fi adaiha liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha. Tartil dalam bacaan maksudnya kita apa? Baca satu demi satu. Iaitu dengan menjelaskan huruf-hurufnya dan juga cermat ketika membacanya. Jadi kita bacanya baca betul-betul lah. Kita memberi hak pada hurufnya. Agar ia lebih membawa kepada fahmi ma'aniha, faham maknanya. Ini kehendak tadabbur. Untuk kita faham maknanya. Baik tuan-tuan, itu sekadar mukaddimah. Baik, berbaki dalam 45 minit ini saya cuba untuk kita bawa kepada nampak secara global skop tentang Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, saya mungkin tak pergi kepada deep, kepada tafsir kepada satu demi satu. Jadi tuan-tuan kalau pergi tafsir satu demi satu, saya jangkakan sampai minggu depan habis. Kita beri secara surface dan kita bagi bukan secara dalam sangat tentang suratul Fatihah. Sebab kita nak lebih tadabbur tadi. Ya, kita nak lebih tadabbur tadi. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan pasti ada catatan, boleh buat catatan jika apa yang saya sebut dan apa yang saya tulis. Baik, tadi itu secara umum dengan makna tadabbur. Baik, untuk seterusnya kita pergi kepada tentang suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan, saya harap tidak mengapa saya bagi tahu tentang suratul Fatihah. Baik, ini lebih kepada saya nak menceritakan tentang suratul Fatihah ini kepada 3 konsep yang besar. 3 konsep yang besar. Ni tulis ni pun Ji nampak kan? Oh. Boleh nampak tuan-tuan belakang? Ya, awak tulis Melayu je tak apa ya. Tapi kena besar sikit je sini. Sebab ni besar sikit luar. Kan pergi kiri kanan awak takut tak nampak Tapi saya tulis besar sikit. Baik. 3 konsep besar dalam suratul Fatihah. Ini saya sebut tuan ni tadabbur Al-Quran. Kita nak terus refleks daripada makna apa yang kita baca suratul Fatihah. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, alangkah baiknya kita baca bersama-sama suratul Fatihah supaya kita dapat barakat dan juga kita mendapat manfaat. Ini tuan-tuan, tadi dah buka majlis, tapi ini dengan makna kita akan baca, saya akan sebutkan. Baik, kita baca sama-sama ya. Saya baca, tuan-tuan puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi, Maha Penyayang. Alhamdulillah tuan-tuan kita, anak-anak kita start daripada kecil lagi dah hafal makna tentang suratul Fatihah dan ada lagunya. Jadi almarhum kepada keluarga Datuk Nora, artis itu, jadi banyaklah suami dia dan juga ahli keluarga dia banyak juga manfaat mengajar tentang anak-anak sejak daripada kecil tentang makna suratul Fatihah. Makna terus tuan-tuan, makna zahir saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir alam, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya kepada Engkaulah kami menyembah, kami selaku menjadi hamba, dan hanya senya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan yang Engkau berikan kepada mereka nikmat, bukan di kalangan jalan-jalan yang Engkau murkai dan juga di kalangan golongan-golongan yang sesat. Baik tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, kita kembali kepada 3 benda besar yang terkandung dalam suratul Fatihah. Baik, jadi saya akan masukkan ketiga-tiga benda besar ini lebih kepada siri pertama pada hari ini adalah tentang apa kita nak tahu hikmah dinamakan Fatihah. Ya, pertama hikmah. Pakai mana? Oh, yang ada. Oh, ni. Ya. Yeah. Saya cakap tak dengar Boleh ikut? Oh, tak kuat. Awak tak macam tourist guide pula macam mana tekannya? Oh, ya Allah. Ada bateri? Ya. Ada. Ya Allah. Dah macam tourist guide. Ya, jap. Oh, boleh dengar? Masukkan poket kan? Okey. Baik. Tuan-tuan, pertama hikmah dinamakan Fatihah. Jadi tuan-tuan, ini nama takabur lah maksud saya. Tuan-tuan tulis ke tak tulis, ikutlah passion macam mana kan. Hikmah dinamakan Fatihah. Baik. Hikmah dinamakan Fatihah, saya ada buat juga catatan pada diri saya ni tuan-tuan. Ini satu skop besar yang kita nak buat. Lebih kepada, saya akan sebutkan dalam 3 benda lah tentang suratul Fatihah ini. Yang pertama, untuk siri yang pertama ini, kita lebih kepada kita nak tahu tentang hikmah dinamakan Fatihah. Tuan-tuan, Fatihah ini tuan-tuan dah maklum dalam siri-siri sebelum ini. Fatihah ini namanya banyak. Nama dia banyak. Jadi tuan-tuan, namanya banyak ini juga kata ulama menunjukkan apa? Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan tentang kelebihan yang dinamakan tadi. Kelebihan yang ada yang dinamakan tadi. Surah ini banyak nama. Surah ini banyak nama. Tuan-tuan pergilah satu orang, tuan-tuan pergi katalah di sekolah ataupun di hospital. Tuan-tuan tengok kerja dia ni, oi doktor tu bagus. Contoh nama doktor tu Naim lah. Contoh, minta maaf kalau ada nama Naim. Contoh,
Jadi doktor tu bagus. Dia apa? Specialist. Dia tu specialist. Jadi kita kenal dia sebagai dia tu specialist, pakar kardio contohnya. Kardiologis, pakar apa? Pakar jantung. Jadi kita kenal dia tu, Dr. Naim tu sebagai dia pakar jantung, kita kata. Jadi kenal dia tu, Dr. Naim ni specialist kardiologis, tentang kardio, tentang jantung. Dia tahu dia boleh buat masuk stent, non-invasive treatment ke apa semua, dia boleh. Dia boleh masuk CT scan, angio ke apa semua, dia boleh buat. Sebab kita tahu itu bidang dia. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada program-program CSR yang dianjurkan pun, tengok yang muncul itu juga Dr. Naim yang kardio juga itu tadi. Kardiologis itu juga tadi. Dr. Naim ni, itu siapa tu? Dr. Naim yang baik hati, kita sebut dia. Yang apa? Maksudnya kalau program CSR tu, dialah ke depan. Jadi nama dia tu lekat dengan dia. Itu pakar jantung tu. Dia tu pakar benda-benda kebajikan tu, dialah ke depan. Jadi sebut nama dia tu, banyak benda yang dia boleh buat. Banyak kebaikan yang ada pada dia. Dan dia ni juga kadang-kadang, dia tu ada masa dia kadang-kadang, dialah imam di masjid. Dialah ada tuan-tuan, istilah dia protas. Profesional tapi dia ni ustaz. Ya, istilah dia apa? Protas. Profesional dan dia ini juga ustaz. Ada tuan-tuan, ya, yang boleh memimpin, boleh jadi apa, boleh jadi imam, boleh jadi pengerusi takbir masjid apa semua, boleh. Jadi tuan-tuan, nama itu menunjukkan apa? Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan tentang kemuliaan yang dinamakan dia. Asalnya tu apa dia? Dia hanya kardiologis sahaja, pakar jantung. Tapi dia ni juga orang kenal dia ni, Dr. Naim yang sangat baik hati. Sebab dia ni orangnya pemurah. Dialah yang terdahulu bagi. Ada passion, ada apa, orang kenal dia ni macam ni. Jadi program-program CSR ni dialah ke depan. Tengok-tengok di rumah bila balik, dia jugalah yang menjadi imam. Dia juga boleh jadi bagi kuliah apa-apa semua. Jadi benda itu banyak melekat pada diri yang batang tubuh seorang tu je. Fatihah ni ayatnya 7 je. Dalam banyak-banyak nama ni tuan-tuan, saya boleh bagi tuan-tuan 2 ni je. 2 ni yang saya bagi. Yang pertama disebut